Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jawapan Ketua Polis Negara selepas Taqiyuddin Hassan berkata, jangan membuat siasatan berlebih-lebihan terhadap GISBH. Ini jawapan balas Ketua Polis Negara. Kata Ketua Polis Negara, beliau menafikan dakwaan PAS bahawa siasatan GISBH berlebih-lebihan. Itulah yang netizen kata sebentar tadi. Mereka kata tak perlu ajar polis macam mana cara buat siasatan. Mereka ada caranya sendiri, mereka ada SOP-nya sendiri. Tidak perlulah Taqiyuddin nak ajar-ajar polis macam mana cara buat siasatan, kata mereka. Lagipun, yang di Pertuan Agong telah pun bertitah siasat secara terperinci kes GISBH kerana ia melibatkan isu negara dan isu yang besar. Oleh sebab itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong mengambil perhatian ini supaya disiasat secara terperinci. Jadi tiada yang boleh dikatakan secara berlebih-lebihan. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein memaklumkan siasatan terhadap Global Equine Services and Businesses Holdings GISBH dijalankan mengikut prosedur undang-undang. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Razaluddin menolak dakwaan pihak berkuasa keterlaluan. Bertindak sambil menegaskan, siasatan dibuat secara menyeluruh dan mematuhi undang-undang sepenuhnya. Kata beliau, kita jalankan siasatan mengikut perundangan yang kita ada dan tidak akan berlebih-lebihan, kata Ketua Polis Negara ini lagi. Selain itu, beliau juga menekankan, bukan kita buat siasatan ini tidak berpandu pada perundangan, termasuk juga bantuan dari semua agensi, termasuk LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu sebelum itu, Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hassan menggesa pihak berkuasa supaya tidak menggunakan pendekatan berlebih-lebihan dalam menghukum GISBH, terutama kepada ahli yang tidak bersalah, sambil menegaskan GISBH masih mempunyai sifat positif seperti rangkaian perniagaannya yang luas. Semalam, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim turut membangkitkan isu serupa, berkata, walaupun kumpulan itu mungkin tersilap dalam tafsiran Islam, namun tidak adil memusnahkan punca rezeki mereka. Sebelum ini dilaporkan beberapa perniagaan yang dikaitkan dengan GISBH terjejas. Berikutan penurunan mendadak pelanggan selepas anggota kumpulan itu didakwa mengeksploitasi serta mendera kanak-kanak selain menyeleweng daripada ajaran Islam. Perniagaan berkaitan GISBH seperti kedai roti, restoran dan kedai dobi di seluruh Kelantan, Pahang, Selangor dan Perak dilaporkan telah berkunci atau ditutup. Pada 11 September lalu, polis menyerbu 20 rumah amal dipercayai kendalian GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan. Seramai 402 kanak-kanak juga berjaya diselamatkan selepas laporan dibuat berhubung dakwaan serangan seksual dan penderaan. Bagaimanapun, GISBH menafikan dakwaan penderaan serta aktiviti seks songsang membabitkan kanak-kanak di rumah perlindungan kendalian mereka seperti mana didedahkan polis. Ketua Pegawai Eksekutifnya Nasiruddin Muhammad Ali pada satu video kemudian mengaku mungkin berlaku 1 atau 2 kes liwat dan mendakwa kejadian sedemikian tidak sepatutnya memburukkan seluruh organisasinya. Pada 19 September, Nasiruddin termasuk istrinya, anak bekas pemimpin Al-Arkam Asy'ari Muhammad serta 16 yang lain direman selama 7 hari.
Dalam pada itu, Razarudin berkata, polis akan terus bekerja sama dengan agensi lain bagi memastikan siasatan menyeluruh dijalankan. Memang ada yang tutup premis yang dikaitkan dengan GISBH. Siasatan kami melangkaui rumah kebajikan dan dengan bantuan LHDN, kami memastikan proses yang menyeluruh, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar dibuat oleh PAS berkait dengan isu GISBH. Ini adalah satu kenyataan yang tidak dijangka langsung oleh netizen. Selepas beberapa buah negeri telah pun mula mengambil perhatian dan mula menilai GISB sebagai ajaran sesat, antaranya Negeri Perlis, Kelantan, dan Johor. Kali ini, PAS pula mengumumkan kenyataan yang agak mengejutkan dan menghairankan netizen. Dengan mengatakan bahawa siasat GISBH jangan berlebih-lebihan. Sambil memuji tindakan polis terhadap Global Equine Services and Businesses Holding, PAS mengkritik dan menggesa pihak berkuasa supaya tidak bertindak secara berlebihan. Netizen mula bertanya. Mereka kata, kenapa PAS berkata seperti itu? Apakah sebabnya PAS boleh mengeluarkan kenyataan tersebut, iaitu siasat GISBH tapi jangan berlebih-lebihan? Adakah berlaku siasatan yang berlebih-lebihan? Apa maksud siasatan yang berlebih-lebihan? Bukankah siasatan itu mempunyai garis panduannya sendiri, mempunyai SOP-nya sendiri? Tapi kenapa pula PAS tiba-tiba keluarkan kenyataan seperti ini? Adakah sesuatu yang kita tidak pernah tahu? Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, parti itu mengikuti rapat perkembangan siasatan terhadap GISBH. PAS mengalu-alukan siasatan yang telus, terperinci dan profesional ke atas pelbagai dakwaan terhadap GISBH mengikut undang-undang yang sesuai, sama ada melibatkan aspek kepercayaan dan pegangan keagamaan, maupun isu-isu lain seperti amalan perniagaan, salah laku seksual, penganiayaan, perbuatan jenayah dan sebagainya. Namun begitu berdasarkan kempen dan naratif negatif berkait kumpulan ini yang banyak tersiar di media sosial khasnya yang mahu tindakan segera dan tegas diambil, PAS menggesa semua langkah diambil mestilah dibuat secara cermat dan teliti bagi memastikan tidak berlakunya pengabaian hak, ketidakadilan, dual standard atau tindakan berlebih-lebihan. PAS juga menyokong penuh tindakan tegas diambil ke atas pihak-pihak yang didapati bersalah. Tetapi kegairahan untuk menghukum mereka tidak seharusnya memberi kesan buruk ke atas kumpulan itu secara keseluruhan, terutama sekali ahli-ahlinya yang tidak bersalah atau aspek-aspek aktiviti GISBH yang sah, patuh undang-undang dan bermanfaat, katanya pada satu kenyataan hari ini. PAS menegaskan terdapat beberapa aspek positif mengenai GISBH seperti rangkaian perniagaan yang besar. PAS percaya sisi-sisi positif kumpulan ini, termasuk jaringan perniagaan yang luas, hendaklah dipelihara dan dilindungi daripada tindakan terburu-buru dan tidak adil yang mungkin berpunca daripada sentimen melulu prasangka, persaingan perniagaan atau agenda politik tertentu pihak-pihak yang mahu menangguk di air keruh, kata Taqiyuddin. Semalam, polis menahan 155 lagi ahli GISBH dalam serbuan besar-besaran melibatkan pelbagai agensi di seluruh semenanjung Malaysia pada awal pagi. Ketua Polis Negara Rizarudin Hussein berkata 78 lelaki dan 77 wanita ditahan di bawah Fasa 4 Ops Global manakala 186 mangsa lagi diselamatkan, termasuk wanita dan kanak-kanak. Penahanan itu berlaku selepas polis menyelamatkan 402 kanak-kanak dalam serbuan
ke atas 20 rumah amal GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan pada 11 September dengan 171 orang ditangkap. 19 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISBH, Nashiruddin Muhammad Ali, istrinya dan anak bekas pemimpin Al-Arkam, Asy'ari Muhammad telah direman selama 7 hari untuk membantu siasatan pada 19 September. Saudara-saudara sekalian, antara komen daripada netizen tentang isu ini ialah mereka kata, apa lagi yang tak mau disiasat? Kes ini terang-terang kata semi value. Kes ini terang-terang kanak-kanak dah kena berbagai perkara dan kenapa nak di backup lagi, kata beliau. Nampak sangat, kata beliau, PAS ini cuba bermain politik pula, kata beliau lagi. Siasat jangan tak siasat, kata beliau. EKJ kata, Aik, kes kekemat, kau hantam semacam sampai tak fikir pekerja-pekerja. Walaupun kes tu jelas bukan dilakukan dengan sengaja oleh pihak pengurusan kekemat. Malah boleh dipertikaikan kewujudan stokin tu sebab hanya beberapa pasang dengan yang memviralkannya juga meragukan. Ini kes serbuan polis, kata EKJ. Beratus kanak-kanak terkesan dan memang berlaku salah laku melibatkan pengurusan. Paling tidak pun mengetahui kes berlaku tapi tidak report pada polis. Yang kamu terasa kenapa, kata EKJ? Ada apa-apakah yang mungkin berlaku, katanya lagi. Kes dah sampai ke perhatian yang di Pertuan Agong dan kamu kelak kata siasatan berlebih-lebihan. Peliklah pemikiran PAS ni, betul-betul unik, kata EKJ. Black Panther pula kata, inilah dui standard terang-terangan PAS, katanya lagi. Grand Mus kata, setuju, jangan kasar sangat. Kalau boleh, nego betul-betul. Denda RM50 setiap orang yang kena. Inilah cara kita, PAS, kata beliau. Menyindir secara sinis PAS. Kalau boleh, kata beliau, berhenti melakukannya. Ping Merlin kata, titah agong supaya siasat secara terperinci. Apalagi yang PAS mau, kata Ping Merlin. Wan Khalid kata, nampak PAS ni cuba pula bermain politik lagi, kata Wan Khalid. Black Hawk kata, siasatlah sampai ke akar umbi. Ada kemungkinan ada ahli politik yang mungkin pernah menerima dana daripada GISBH, kata Black Hawk. Nampaknya ini sesuatu yang perlu disiasat lebih terperinci dan dalam lagi. Orang politik jangan cuba mengajar polis, kata Black Hawk. Polis mempunyai cara untuk menyiasat. Ada SOP dan standardnya sendiri. Tidak perlu diajar polis bagaimana membuat siasatan. Mereka tahu sejauh mana, sedalam mana cara untuk menyiasat. White Pigeon kata, masa kekemat dia atau PAS tak cakap macam ni? Sekarang lebih teruk dari kekemat. GISBH patut ditutup dan dihukum sebab kesalahan mereka kepada kanak-kanak tak boleh dimaafkan, kata White Pigeon. GISBH bukan budak kecil yang buat silap dengan tak sengaja. Tak ada belas kasihan bagi mereka, kata White Pigeon. Purple Mouse kata, siasat terperinci. Mana tahu ada ahli-ahli politik yang mungkin terlibat, kata Purple Mouse. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini Anwar Ibrahim lantang dan tak tahan lagi dengan sikap sembrono, terutamanya pemimpin-pemimpin muda daripada pembangkang Perikatan Nasional. Sehingga Anwar Ibrahim kata, dulu bapa kamu yang pertahan saya, sekarang kamu pula yang menghina. Itulah yang terjadi kepada pemimpin-pemimpin muda yang tak mahu belajar sejarah, yang tak tahu tentang perjuangan masa lampau. Itu yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim.
Apa yang akan jadi kepada Perikatan Nasional sekiranya ini akan terus berlaku, kata netizen. Inikah sosok pemimpin muda daripada Perikatan Nasional yang mau diketengahkan untuk memimpin negara Malaysia ini? Malam tadi bergegar Stadium Axiata di Bukit Jalil lantaran laungan reformasi daripada wira reformis yaitu Anwar Ibrahim. Suara rakyat, suara keramat adalah laungan hebat. Anwar Ibrahim 25 tahun dahulu dan malam tadi dilaungkan semula sambil disambut puluhan ribu reformis. Selepas membiarkan namanya dimaki, difitnah dan diaibkan oleh si mulut celupar Afnan Hamimi malam tadi, Anwar menjawab dengan penuh sinis. Kata Anwar Ibrahim, ya, saya memang bekas banduan, tapi banduan terhormat dengan tuduhan zalim dan keji. Dulu, kamu, bapa kamu, pemimpin-pemimpin PAS antara benteng pertama mempertahankan kami dan menolak fitnah itu. Sekarang, anak-anak mereka yang jahil tentang sejarah, yang jadi perkakas kepada perasuah, yang menjadi alat kepada pencuri harta, sekarang pula mahu jadi jago. Itulah yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Pejuang besar seperti Presiden PAS dahulu, almarhum Datuk Fazil Nur, Mursidul Ampas, almarhum Datuk Seri Nik Aziz Nikmat, dan Imam Besar Masjid Negara Kuala Lumpur, almarhum Ustaz Datuk Taib Azamuddin Muhammad Taib. Itulah yang mempertahankan saya, kata Anwar Ibrahim. Kerana apa mereka mempertahankan saya? Kerana mereka tahu hukum. Mereka tahu hukum. Mereka tahu Islam. Mereka tahu apa fitnah dan mereka tahu bagaimana sang sakatua zalim menindas rakyat, kata Anwar Ibrahim. Itu pendirian pemimpin-pemimpin lalu, termasuk pemimpin-pemimpin PAS, kata Anwar Ibrahim. Tapi saudara lihat saya sekarang, pemimpin-pemimpin PAS sekarang cukup berbangga apabila mengamalkan beberapa cara kepimpinan dan cara berpolitik yang dikatakan netizen sebagai politik kotor. Itu pendirian-pendirian pemimpin sekarang, kata netizen. Itu adalah kata-kata yang jelas membidas keras mengenai kenyataan biadab dan fitnah Afnan kepada Perdana Menteri. Dahulu bapaknya Taib Azamuddin yang dihormati masyarakat sebagai bekas imam Masjid Negara, sanggup dicemuh masyarakat untuk membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun berbeza dengan Afnan yang menghina Anwar sebagai bekas banduan. Anak muda yang jelas tidak beradab walaupun lulusan agama luar negara. Malah mantan pemimpin PAS memberitahu Afnan, hukum kazaf jangan dipermainkan. Menuduh seseorang melakukan zina atau liwat tanpa mendatangkan 4 saksi mata adalah jenayah dan sampai bila-bila tidak boleh menikahkan anak sendiri. Teringat kisah Nabi Nuh di mana anaknya tidak berimam kepadanya walaupun puas dipujuk oleh ayahnya. Kisah tauladan membuktikan kepada kita, memang benar imam tidak boleh diwarisi. Bercerita tentang adab, saya tidak hairan dengan tingkah laku Afnan. Presidennya sendiri, Abdul Hadi Awang, tidak beradab kepada rakyat dan ulama-ulama Johor. Apabila mendakwa kurangnya kesedaran politik Islam di Johor menjadi punca parti itu tidak mampu menawan hati penduduk di negeri itu. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, juga menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Hadi Awang dan menyifatkan Presiden PAS itu sebagai tidak beradab. Hati-hati memilih guru. Jika guru kita salah, maka kita akan salah mempelajari ilmu agama. Ilmu yang baik dan betul mengajar kita
semakin hari bertambah takut kepada Allah, kata laporan di Harapan Daily ditulis oleh Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selamat tinggal Perikatan Nasional, selamat tinggal. Itu antara kata-kata daripada netizen di ruangan komen menyorot kepada satu tajuk di laporan berita di Harapan Daily menyebut MOU peruntukan pembangkang boleh sudah tutup buku. Ramai netizen menyokong, ramai netizen setuju supaya buku terus ditutup. Kalau Perikatan Nasional Pembangkang sombong tak nak terima MOU untuk peruntukan, kata mereka, tak apalah, biarkan saja. Biarkan mereka tak dapat peruntukan itu kerana ada cara lain untuk menyalurkan peruntukan kepada Parlimen melalui khidmat masyarakat yang ada di sana, kata mereka lagi. Jadi, apa yang terjadi, jadilah, kata mereka. Perikatan Nasional PN sepakat menolak draft MOU tanpa bagi apa-apa maklum balas kerana menganggap tak ada guna berunding. Puncanya, syarat pertama yang akan PN minta buang jika berunding ialah istihar harta, maka pecahlah rahsia hati busuk mereka. Alasan-alasan lain hanya drama untuk tutup alasan utama ini. Dakwaan MOU ini langgar amalan demokrasi itu pelik. Kerana dulu mereka juga yang tawarkan MOU semasa tebuk atap. MOU atau CSA adalah amalan biasa di banyak negara demokrasi United Kingdom, Australia, New Zealand, Kanada dan lain-lain lagi. Zaman tebuk atap, draftnya juga disediakan oleh kerajaan waktu itu, iaitu Perikatan Nasional. Kemudian diserah kepada pembangkang, iaitu PH. Kemudian dirunding. PN sudah lupakah? Atau buat-buat lupa? Atau tak mahu ingat langsung? Tiada satu pun kenyataan pimpinan Perikatan Nasional menunjukkan di klausa mana yang dikatakan mengancam Melayu Islam, langgar hukum moral dan agama, serta dikatakan berat sebelah. Hanya cakap-cakap kosong semata-mata. Jika dikatakan MOU ini mengongkong, tak ingatkah MOU tebuk atap dulu yang mewajibkan Pakatan Harapan PH untuk undi menyokong kerajaan? MOU kali ini tiada syarat itu pun. Dapat saja draft, pembangkang terus bermain politik. Dari awal mereka tidak jujur. Apabila MOU ditolak secara rasmi, eloklah, tutup terus buku hal MOU ini, peruntukan Parlimen ini, dan jangan dibincang lagi. Peruntukan untuk rakyat boleh disalurkan melalui agensi kerajaan atau wakil kerajaan, dan itu tidak pun melanggar undang-undang. Dalam perlembagaan, dalam akta mana-mana pun, tiada tertulis peruntukan wajib memberikan peruntukan kepada pembangkang atau ahli parlimen. Itu tiada termaktub. Perikatan Nasional di kedudukan leverage yang rendah pun paksa kerajaan setuju dengan kehendak Perikatan Nasional. Tanpa MOU pun, kerajaan tetap stabil dengan sokongan 2/3. Itu yang pasti. Terma cadangan kerajaan pula munasabah agar tidak bermain politik, pecah belah kaum, agama dan raja, tapi fokus isu negara. Salah ke bila diisytiharkan, diisyaratkan atau disyaratkan Perikatan Nasional kena akui perlembagaan lindungi hak dan kebebasan rakyat tanpa kira siapa? Salahkah syarat Perikatan Nasional kena akui semua dilahirkan bebas dan berhak dilindungi daripada diskriminasi? Salahkah kerajaan mensyaratkan Perikatan Nasional tolak ucapan
kebencian dan diskriminasi berkait. 3R. Saudara-saudara sekalian, ulasan ini ditulis oleh Ahmad Mursy, dipetik daripada Harapan Daily. Apa pula pendapat Anda semua? Adakah Anda juga bersetuju dengan ucapan awal tadi? Bye-bye Perikatan Nasional, selamat tinggal Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi.